أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita diberi keizinan oleh Allah untuk bersama dalam melaksanakan ibadah secara berjemaah dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita ada kursi dan kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada perkara yang ke-35. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala suka. Yang ke-35 iaitu orang yang memiliki keterampilan, kecekapan, maknanya yang sihat, yang mantap dan sebagainya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut permainan yang lebih disukai Allah ialah yang pertama berlatih menunggang kuda dan kecekapan memanah. Ini antara permainan sukan yang digemari oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu tulisan disebut baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan amat gemar dalam seni sukan memanah dan menunggang kuda. Kelebihan dan kebaikan memanah adalah mengajar kita untuk lebih bersabar dan fokus dalam melakukan apa jua perkara dalam kehidupan ini. Ia juga dapat meningkatkan kecerdasan mental, ini yang dimaksudkan, dan juga membantu membina kekuatan otak ketika melakukan latihan dengan cara yang betul. Maknanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang kita kata sihat lah, sihat tubuh badan, dari sudut kecergasan otak dia, kecergasan dari sudut tubuh badan dia. Maknanya kalau sekiranya kita nak sihat, antaranya selain daripada ubat, perlu kita kena lakukan riadah, kita kata bersukan ataupun permainan-permainan yang boleh mengeluarkan peluh, kita kata. Ada orang macam-macam buatlah, jogging, ada senaman otot yang boleh menguatkan otot, yang penting boleh mengeluarkan peluh. Ada orang bersenam dengan cara mereka bercucuk tanam, tak kisahlah. Yang penting Nabi SAW, antara aktiviti Nabi SAW yang Nabi SAW suka ialah bersukan, kita kata sukan. Dan sukan ini antara yang Rasulullah SAW sentiasa laksanakan aktiviti sukan ialah antaranya memanah.
Daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadiluna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Irmu. Nabi SAW telah berjalan di hadapan sekumpulan daripada suku Aslam yang sedang berlumba dalam menunjukkan kemahiran memanah, yantadiluna. Maka Nabi SAW bersabda, panahlah wahai Bani Ismail, kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli memanah, maka panahlah, irmu. Fa inna abakum kana ramiyan. Sesungguhnya nenek moyang kamu itu ahli memanah, irmu, maka panahlah. Rasulullah bagi semangat kepada sekumpulan yang melakukan latihan memanah. Maknanya satu motivasi yang Rasulullah SAW bagi kepada kita semua adalah untuk memastikan kita ini melaksanakan satu perkara yang boleh mendatangkan manfaat pada tubuh badan kita. Daripada Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda ketika di atas mimbar, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, kata Nabi SAW. Dan sedialah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, yakni memanah. Sesungguhnya kekuatan itu ialah memanah, kata Nabi SAW. Rasulullah ulang sekali lagi, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Menurut dua hadis yang sahih yang kita bacakan, ia menunjukkan saranan Nabi SAW kepada kita semua untuk mempelajari latihan aktiviti memanah. Maknanya memanah ni satu sukan yang disukai oleh baginda Nabi SAW dan sentiasa mendapat galakan pada zaman Rasulullah SAW masih lagi hidup, sentiasa mendapat galakan untuk sukan memanah ni. Jadi sekurang-kurangnya kita minat, maknanya kita buatlah sesuatu. Selain daripada memanah, yang penting kita cuba sedaya upaya untuk melakukan riadah. Kerana dari sudut umumnya kita kata riadah ni satu benda yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Tetapi yang difokuskan kepada Nabi oleh Nabi SAW beberapa perkara, antaranya ialah memanah. Yang kedua, Rasulullah SAW suka sukan berenang. Berenang. Daripada Jabir bin Umair berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa min zikrillahi fahuwa lahwun wa sahwun illa arba'a khisalin mashyur rajuli bainal gharadaini wa ta'dibuhu farasahu wa mula'abatuhu ahlahu wa ta'allumus sibahah. Maksudnya setiap perkara yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia dan lalai, kata Nabi SAW. Setiap perkara yang tidak disebutkan nama Allah adalah sia-sia dan lalai. Maknanya kita disunatkan bila nak buat sesuatu yang baik, sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata nak turun daripada rumah, nak mari surau, keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya setiap perkara yang baik yang kita nak buat, maka disunatkan, sangat disunatkan untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perkara yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia dan boleh mendatangkan kelalaian. Melainkan empat benda Rasulullah SAW sebut. Empat benda.
Pertama, perjalanan seorang lelaki di antara dua matlamat. Perjalanan seorang lelaki di antara dua matlamat, seorang yang mengajar kudanya bermesra dengan isteri dan juga belajar berenang. Jadi orang yang mengajar kuda dia, maknanya berkuda. Yang kedua, bermesra dengan isteri, tak termasuk dalam kelalaian. Dan juga belajar berenang. Fokus kita ialah yang disebut oleh penulis ialah berkaitan dengan sukan berenang yang sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis ini menunjukkan bahawa belajar menunggang kuda dan juga berenang tidak termasuk dalam perkara-perkara yang sia-sia ataupun yang boleh mendatangkan kelalaian. Ini sebab itulah dalam hadis Rasulullah SAW sebut tepatan dengan hadis yang kita baca ini, yang disebut oleh Nabi SAW dengan maksud permainan yang melalaikan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berlatih menunggang kuda dan memanah, kecekapan memanah, cekap dalam memanah, maknanya fokus, boleh mendatangkan fokus kita dalam kehidupan dan sebagainya. Yang ketiga, belajar menunggang kuda. Belajar menunggang kuda yang disukai, sukan yang disukai oleh Nabi SAW. Daripada Urwah bahawa Nabi SAW bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda yang tersimpul pada ubun-ubunnya segala kebaikan sehingga hari kiamat. Menurut hadis ini, ia menunjukkan akan kelebihan yang terdapat pada seekor kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga terdapat sebuah hadis dalam Jami' At-Tirmizi yang menunjukkan bahawa galakan memanah dan juga berkuda. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, irmu warkabu. Maksudnya lemparkanlah, yakni memanah, panahlah dan tungganglah kuda. Ini antara gambaran yang kita dapat lihat secara ringkas daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kecergasan minda, kecergasan tubuh badan, sehat tubuh badan. Dan Nabi SAW suka bersukan, antaranya boleh mendatangkan hasil yang baik dalam aktiviti sukan. Baik. Seterusnya yang ke-36, orang yang disukai oleh Allah, yang boleh mendatangkan kecintaan kepada Allah, memberi bantuan belajar. Rasulullah SAW bersabda, hamba-hamba yang lebih disukai Allah ialah yang lebih banyak memberikan manfaat kepada tanggungannya, yakni menyara mereka, menyuruh belajar serta mendidik mereka. Maknanya mereka sentiasa berusaha untuk memastikan perbelanjaan, maknanya mereka berusaha untuk bagi sumbangan kepada orang-orang yang ingin belajar, yang sentiasa menuntut ilmu. Maknanya orang-orang yang sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu ni mereka tampung. Dan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW yang lain pun, Rasulullah SAW sebut antara benda yang menyebabkan Rasulullah SAW sebut, hendaklah kamu menjadi orang yang alim. Kita dengar selalu hadis ni, kamu hendaklah menjadi orang yang alim. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang belajar. Orang yang belajar, maknanya belajarlah. Duduk dengar kuliah ke, dengar kuliah pun kira tak apalah, termasuk dah hadis Nabi SAW. Kerana Rasulullah sebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Rasulullah sebut, jadilah kamu orang yang alim. Sekiranya tak mampu, maka jadilah orang yang belajar.
Kalau tidak mampu untuk belajar secara formal, berkitab dan sebagainya, mustami'an. Jadilah kamu orang yang mendengar pengajian-pengajian Islam, pengajian agama dan sebagainya. Dan yang keempat, sekiranya tak mampu juga, muhibban. Hendaklah kamu menjadi orang yang kasih kepada ilmu, orang yang nak belajar agama, kita sayang kepada dia. Dekat sini ada tahfiz, kita kata, maknanya kita sayang kepada mereka. Kita bagi sumbangan untuk madrasah tahfiz, bagi memudahkan anak-anak belajar. Kalau tidak anak-anak kita, anak-anak orang lain yang nak belajar, kita bantu mereka. Maknanya orang-orang yang nak belajar agama ni kita kena bantu. Terutamanya kalau sekiranya mereka ni tidak ada, apa kita kata, tidak ada dana untuk mereka belajar. Anak-anak yatim yang kehilangan ibu dan ayah ataupun tak ada ayah ke, mereka-mereka ni mesti kita bantu. Mesti kita bantu memastikan mereka ni dapat ilmu. Dapat ilmu, khasnya ilmu agama. Kalau sekiranya kita tak bantu mereka, menyebabkan mereka tak boleh belajar, dan banyak perkara yang tidak baik mungkin berlaku. Jadi untuk elakkan daripada itu, kita cubalah sedaya upaya. Antaranya ialah dengan bagi bantuan. Bagi bantuan kepada mereka. Dan memberi bantuan kepada orang-orang yang nak belajar agama ni adalah perkara yang sangat, antara benda yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang melakukan itu Allah Taala cinta kepada dia. Boleh mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu. Kita di sini tahfiz ada, tuan-tuan bantu. Alhamdulillah tuan-tuan, tengok bangunan tersegam indah, kelengkapan pun ada, anak-anak pelajar tahfiz boleh belajar dengan baik, boleh hafal Quran dengan baik. Ini semua jariah kita. Tuan-tuan yang menyumbang tu jariah kita panggil, sumbangan berkekalan. Pelajar-pelajar ni boleh hafal Quran dengan sebab kita bagi bantuan kepada dia, maka pahala mudah-mudahan sampai juga kepada kita. Mereka belajar agama, kita pun dapat juga mudah-mudahan saham daripada apa yang mereka kenal berkaitan dengan agama dan sebagainya. Maka kita pakat bantu mereka supaya mereka dapat mengenali agama, memahami agama, mengingati Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya menjadi orang-orang yang baik di dunia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan sudah tentulah kita juga mempunyai saham dalam perkara tersebut, kerana Rasulullah SAW menyebut antara benda yang boleh menarik cinta Allah kepada seseorang ialah memberi manfaat kepada orang-orang yang nak belajar. Seterusnya, perkara yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu wa taala iaitu akhlak yang luhur. Sabda Rasulullah SAW, hambanya yang lebih disukai Allah ialah yang lebih tinggi akhlaknya. Dalam hal ini kita lihat dari sudut baik, ya. Adab dan akhlak. Kita kata adab dan akhlak. Apa itu adab? Adab ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu adabun. Daripada perkataan Arab. Dia ada adab, adat, adab, akhlak. Adab ni kebiasaan kita. Kita di taman BBS fasa 2 ni apa adat kita, kebiasaan kita, kita kata. Ataupun orang Malaysia ni adat dia bagaimana sambut hari raya, mengadakan majlis-majlis tertentu, bagaimana adat kita. Itu makna kebiasaan. Adab ni berasal daripada perkataan Arab yang memberi maksud perilaku, perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan, santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Ini adab. Sementara tafsiran dan perincian dalam bahasa Arab mungkin berbeza dalam kebudayaan yang berlainan.
Maknanya mungkin ada perbezaan dari sudut adab itu sendiri bagi sesuatu kumpulan. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran ini ialah penilaian kepribadian seseorang melalui kepatuhannya terhadap beberapa perkara. Justru seseorang itu menunjukkan adab dengan mempamerkan kelakuan dan kepandaian membuat pilihan yang betul. Manakala akhlak pula berasal daripada perkataan akhlakun, iaitu kata jamak daripada perkataan khulukun, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku. Malah ia juga bererti agama itu sendiri. Itu akhlak. Antara definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Maknanya akhlak ni satu kebiasaan kita. Kita nak membina akhlak yang baik, kena buat latihan, kena biasakan dengan perkara-perkara tersebut. Kalau tidak, dia susah untuk dilaksanakan. Susah tu mungkin malu ke, tak biasa ke, takut orang suka ke, macam-macam perkara lah. Tapi kalau sekiranya dilatih selalu, maka ianya boleh mendatangkan perbuatan yang senang dilakukan tanpa pemikiran yang panjang, kata. Ibnu Miskawih, ahli falsafah Islam yang terkenal, mentakrifkan adab itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Ini dari sudut kita kata perbezaan adab dan akhlak. Baik. Kita rujuk kepada Irsyadul Hadis Mufti Wilayah Persekutuan berkaitan dengan Allah menyukai orang yang berakhlak tinggi dan Allah membenci orang yang berakhlak keji. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah menyukai perkara-perkara, yakni akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah Subhanahu wa taala membenci perkara-perkara iaitu akhlak-akhlak yang keji. Dalam hadis ini boleh kita faham beberapa perkara. Yang pertama, ma'aliyal umur, Rasulullah SAW sebut tu. Maksud ma'aliyal umur ialah sifat dan akhlak yang terpuji serta mulia. Ini disebut ma'aliyal umur. Maknanya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala maksud yang kedua, perkataan yang kedua iaitu safsafaha, adalah perkara ataupun sifat yang buruk dan keji. Barang siapa yang bersifat dengan sifat yang buruk dan keji ini akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman kita berkaitan dengan hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW ini. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggalakkan hamba-hambanya untuk sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, dan jika melakukan sesuatu perkara hendaklah melakukan sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, menggalakkan kita semua untuk melakukan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Dan jika melakukan sesuatu perkara hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. Nabi SAW yang ketiga, Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh ikutan, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan surah Al-Ahzab, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan terbaik. Oleh itu kita hendaklah menjadikan Rasulullah SAW
sebagai contoh dalam segala aspek kehidupan kita, sama ada berkaitan dunia ataupun akhirat. Akhirnya kata Mufti Wilayah Persekutuan, semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang mempunyai akhlak dan sifat yang terpuji. Kita lihat satu tulisan berkaitan dengan akhlak dalam kehidupan ataupun adab, lebih kurang adab dan akhlak dalam kehidupan. Islam amat menekankan pendidikan adab ataupun akhlak dalam kalangan umat manusia, kerana dengannya seseorang mukmin akan menjadi manusia yang tinggi kepribadian dia, akhlak dia, adab dia jadi baik. Sebab tu Islam sangat menekankan perkara ini. Bahkan dalam hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, Rasulullah SAW banyak menyebut antaranya orang yang berakhlak mulia, antara asbab musabab seseorang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak mulia. Dengan akhlak. Maknanya akhlak ini satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Ada orang berilmu tapi tak ada akhlak, kita kata. Ada orang berilmu tapi tak ada akhlak. Itu masalah juga. Ada orang berakhlak tapi tak ada ilmu. Ilmu kita boleh belajar lagi. Tapi dia berakhlak mulia. Kita lihat dia lebih baik. Tetapi dari sudut ilmu dia boleh belajar. Itu perbezaan, kita kata. Maknanya sebab itulah Islam sangat menggalakkan pembangunan akhlak ini di kalangan manusia. Islam menetapkan pelbagai adab seperti adab berguru, adab menjaga orang sakit, adab menziarahi jenazah, dan ada adab dalam pergaulan seharian. Maknanya berbagai-bagai cabang. Dengan orang dewasa bagaimana akhlak kita, adab kita. Dengan anak-anak akhlak kita, dengan isteri, dengan suami ada akhlak dia, ada adab dia. Dengan orang sakit, dengan jenazah, apalagi dengan guru, masuk masjid, keluar masjid, berwuduk, beribadah, semuanya mempunyai adab dan akhlak-akhlak tertentu. Dengan setiap perbuatan yang melandaskan adab dan akhlak yang baik, maka seseorang itu mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah kena usaha untuk membina akhlak dan pribadi yang baik dalam diri. Islam juga menekankan tentang pentingnya adab dalam kehidupan. Bahkan pengetahuan dan pemahaman tentang adab itu sendiri perlu diterjemahkan dalam setiap perbuatan, yang mana apabila berbicara tentang adab seseorang mukmin perlu mengetahui tentang bagaimana adab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan Allah, adab kita dengan Allah, itu keutamaan yang perlu kita kena tahu. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, dah meninggal dunia, dah wafat 1000 tahun lebih dah. Rasulullah SAW 1400-500 tahun lepas dah Rasulullah SAW meninggalkan kita. Tetapi adab kita dengan Nabi SAW tetap mesti ada. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kita tak nampak, Allah melihat kita. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kita dengan Allah, adab kita baca Quran, adab kita dengan Nabi SAW mesti wujud. Dan adab berhubung dengan makhluk di muka bumi ini yang kita sebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kefahaman tentang adab yang diterjemahkan melalui akhlak dan tingkah laku inilah yang melahirkan kepribadian yang tinggi, kerana sesuatu ilmu yang dipelajari beserta dengan adab yang baik mendapat kelebihan, barakah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adab menunjukkan ketinggian budi dan akhlak seseorang mukmin. Apabila seseorang itu beradab baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik, tindakan dia baik, pilihan dia baik. Bila adab dia mempunyai nilai, justru adab bercakap, berbudi, bermuamalah sesama manusia
sangat penting dalam kehidupan. Kita berbicara dengan orang, dengan kawan-kawan, mesti mempunyai adab-adab dia, supaya ianya dapat dilangsungkan dengan penuh kebaikan. Bercakap, adab berbudi, dan bermuamalah kita dalam kerukunan tetangga, kita kata mesti ada benda-benda macam ni, wajib ada. Kalau tidak, dibimbangi akan berlaku pergaduhan, bermasan muka dan sebagainya. Maknanya mesti ada adab dia. Bersifat timbang rasa ketika berhubung sesama manusia merupakan adab yang dituntut dalam agama. Kita bertoleransi, bertimbang rasa di antara satu sama lain. Kita merasai kesusahan jiran kita, dan jiran kita pun merasai bantuan kita kalau sekiranya mereka memerlukan bantuan. Maknanya antara satu sama lain mempunyai hubungan yang baik, dan ia boleh mendatangkan kebaikan dalam diri seseorang dan juga agama. Begitu juga dalam berbicara, merupakan suatu budaya manusia yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh itu, peliharalah tingkah laku lidah dan ikutilah adab yang baik semasa bercakap atau berhubung dengan mukmin yang lain. Sungguh pun barangkali mereka itu bukan orang yang dikenali. Kita bertemu dengan orang, kita kata orang Islam, antara adab yang diajar kepada kita ialah bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum, bagi salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dikenali ataupun orang yang tidak dikenali. Nabi SAW sebut antara tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman, orang bagi salam kepada orang yang dia kenal je. Orang yang dia tak kenal, walaupun orang itu Islam, dia tak bagi salam. Ni yang berlaku, yang disebut oleh Nabi SAW antara tanda-tanda akhir zaman. Salam ini hanya diberikan kepada orang yang dikenali. Orang yang tidak dikenali tidak diberi salam. Sebab itulah kita kena galakkan. Bagi salam ni pun juga adalah akhlak, antara akhlak yang baik dalam kalangan masyarakat kita, untuk kita hidupkan sebagai satu ibadah yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sentiasalah menjaga adab dalam kehidupan ini dan beradablah dengan Allah, dengan Rasulullah SAW setinggi-tingginya, agar dengan adab yang tinggi dalam menyantuni perintah Allah, perintah Nabi SAW, akhirnya menghasilkan natijah yang kita inginkan, iaitu menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, setakat itulah untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung pada perkara yang ke-38 yang terakhir, berkaitan dengan perkara yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa faqihna fid din. وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.